Okay, Assalamualaikum semua. Kita ulang balik. Dalam topik ini, kita lihat pada perkataan yang diperkatakan pada 3.3.3 ni. Dia kata kat sini, membina laman web mudah dengan menggunakan HTML. Dalam subtopik ini, perkataan membina. Membina tu maksudnya apa? Kena buatlah. Mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada untuk menjawab soalan step by step, ada sekuen dia, line by line, membina. Maksudnya apa? Daripada fasa, ada fasa dia sampai satu jawapan itu lengkap, membina. Okey. Pada dasar perenggan pertama ini, tidak ada apa-apa yang bersifat kompleks ataupun bersifat orang kata apa boleh ditanyakan. Tapi ayat yang cikgu tertarik di sini adalah dalam perkataan yang menyatakan, ya. Kat sini dia kata apa? Paparan laman web itu bersifat statik, ya, bersifat statik. HTML ni pada laman web yang bersifat statik, ya, statik. Dia bukan dynamic. Bila dynamic dia ada two way communication. Macam kita buat layar dengan layar. Dia two way communication. Maksudnya apa two way communication? Kita boleh hantar data dan data tersebut boleh paparkan apa tanda. Kalau laman web statik ni, kita macam melayari saja. Tak ada feedback daripada laman tersebut. Itu sifatnya statik. Kalau dynamic, dia ada two way communication. Manakala lagi satu, dia berfungsi adalah dikata kat sini laman web pada kita lah pada tahun 1990 ni, laman web ni hanya koleksi dokumen yang dihubungkan dengan menggunakan pautan teks yang dipaparkan secara maya. Dikira masa dulu tahun 1990 ni, laman web ni digunakan untuk memaparkan orang kata apa macam cerita, macam satu berita, macam tu. Yang orang kata apa, interaksi antara halaman tersebut dengan user just orang kata apa untuk bacaan ataupun untuk melihat saja macam. Tak ada orang kata apa, macam saya kata tadi, kalau dia bersifat statik, one way communication, terlihat saja. Tapi kalau dia bersifat dynamic, two way communication. Kat sini kalau dikata, kat sini dikata apa, dia bersifat kat sini untuk memaparkan teks yang dipaparkan secara maya saja. Tu ada asalnya dibina. Ya. Okey. Lihat kat situ dia ada bagi contoh lah. How 20 popular website look when they launch. Ini contoh zaman dulu punya kita lihat. Apa sebenar ada dalam bahagian ni? Macam tu tak boleh nak copy. Okey. Boleh nak. Ni kena alright. Saya cuba ambil sorotan link ini. Kita tengok kat mana perginya link tersebut. Kita lihat. Sama ada dia masih maujud. Oh, tak ada. Maaf. Sorry, the page not found. Maksudnya apa kat sini? Page ni dah tak ada dah. Tak maujud. Maksud apa? Page ni dah ada kena remove. Maksudnya apa? Database dia dah buang dah dia punya benda. Yang ni macam one way communication. Dia tak ada apa-apa. Tapi kalau dia two way communication, contoh kita buka kita punya Instagram. Kita buka kita punya Instagram, dia ada contoh halaman pertama dia dah kata apa? Sila masukkan username and password. Kemudian login. Itu contohlah. Maksudnya apa? Ada interaksi antara page itu dengan kita. Kita kena masukkan kita punya orang kata apa? Username and password, baru kita boleh bagi ke next step. Maksudnya apa? Dia ada pelayan dengan pelanggan kat area ni. Jadi dia adalah bukan alamat web yang statik, tapi dia adalah laman web yang dynamic. So kata-kata tadi kalau HTML ni dia lebih fokus kepada statik, tapi bila HTML ni dah digabung dengan PHP, dah gabung dengan MySQL, dah gabung dengan CSS dan sebagainya, dia akan jadi dynamic. Gabungan daripada beberapa tu lah. Okey, ni contohnya laman Google.
Tahun bila saya tak pasti. Ni Google yang muncul pada tahun 1996. Ni Google awal-awal dulu. Search a web using Googles. Ini yang dululah. Kita cuba tengok Google zaman sekarang. Ini Google zaman sekarang. Zaman kita lah. Zaman awak sekarang ni. Don't switch. Beza ini dengan Google ni. Okay. Perbezaan ni kita boleh nampak. Yang pertama sekali. Pada awalan dulu. Terlampau banyak sangat. Tengok. Ada search engine. Dia boleh kita. Orang kata apa kat sini. Dia boleh kita tanya nak berapa nak review. Search Google. Ni contohlah. Your email dan sebagainya. Tapi sekarang ni dia lebih nampak lebih cantik lah. Kalau berbanding dulu dia ada satu je. Kemudian dia ada satu attach lagi satu benda. Search by voice. Contoh. Allow. Attach Googles. Here are the listings for Yes near Tanjung Karang. Kata yes pula kan. Tapi tak tahulah mungkin ada sebab saya ada music background ni dia jadi. Kita test lagi. Uzaimi. Oh, check your microphone. Uzaimi. Sini nak Uzaimi. Oh, tengok dia tak boleh nak ni. Dia kena cakap bahasa Inggeris. My name. Here is some information about Greece. Greece is a country in southeastern Europe with thousands of islands throughout the Aegean and Ionian Seas. Rasanya sebab saya ada music background tu dia ada masalah sikit. Dia ada apa? Gangguan pada pendapatan kat situ. Okay, ini yang lama. Pada tahun tersebut adalah mustahil untuk menggunakan laman web bagi tujuan membeli produk. Sekarang kat mana kita mudah nak beli produk? Cuba bagi satu contoh. Fahani. Kat mana kita senang nak beli produk? Kalau zaman dulu 1996 dia kata adalah mustahil bagi laman web tu nak beli produk ataupun buat tempahan hotel ataupun nak buat tiket kapal terbang. Zaman sekarang ni agak-agak nak beli produk mudah tak? Mudah. Contoh kita nak beli kat mana? Kat apa ni, dekat Shopee, dekat macam tu lah. Yang online kan kalau masa cikgu. Shopee kan? Contoh kita buka Shopee. Shopee, Lazada. Shopee kan? Shopee Malaysia. Okay. Ini laman web yang kita dah guna interaktif. Dipanggil sebagai yang ini dipanggil type dia adalah shopping cart. Dia dipanggil sebagai shopping cart. Sebab apa dipanggil shopping cart? Kita boleh, contohnya kita boleh ambil mana barang yang kita nak, kemudian kita boleh attach dalam kita punya ni trolley ni. Dalam trolley ni kita boleh add. Cuma kat sini add to cart. Cuma kat sini dia kena ni lah. Kasi masuk kena daftar. Okey. Bila contohlah saya letak kat sini, saya add to cart. Mak beli benda apa ni kan? Kita cari benda yang biasalah, mouse. Mouse, kita nak cari mouse ni lah, contoh RM12. Kan? Okay, kita letak ni, kita add to cart. Kat cart kita nanti kita dalam trolley kita ni adalah barang yang kita beli. Ni dipanggil sebagai shopping cart. Type dia masih lagi HTML tapi dia ada connection antara PHP dengan MySQL dan sebagainya. Dipanggil sebagai shopping cart. Ini dipanggil shopping cart. Selamat datang Aiziman. Dah tak pakai adik punya ya. Okey. Mana yang cikgu tak sapa tadi, Aina dengan Hakim. Sorry cikgu tak perasan. Okey. So ini dipanggilkan zaman sekarang. Maksudnya apa? Zaman dulu dia tak boleh nak beli barang ni adalah mustahil untuk membeli barang, membuat tempahan hotel ataupun kapal terbang. Sekarang nak beli barang mudah. Nak beli tempahan hotel pergi dekat mana? Nama-namanya dulu booking.com ataupun apa lagi? Trivago. Trivago. Ya namanya. Trivago. Okay. Trivago ni adalah
laman web Agoda, Trivago, ni antara laman-laman yang boleh kita nak tempah hotel ataupun kalau kita nantilah nak pergi mana-mana destinasi yang kita nak pergi, kita boleh tempah melalui Trivago saja. Itu contoh. Tapi dulu dia menjadi satu orang kata apa mustahil. Bila orang kata one day ada kita boleh beli produk menggunakan orang kata apa menggunakan laman web. Dulu orang kata mustahil lah. Lepas tu nak beli tempat hotel pun mustahil, nak beli kapal terbang, nak beli tiket kapal terbang pun jadi mustahil. Tapi pada zaman ni dia tidak menjadi satu yang mustahil. Sebab apa? Banyak interaksi kita dah guna pelayan dengan pelanggan ataupun kita panggil selalu client server. Tak ada lagi wujudnya one way communication, dia dah ada two way communication, ya. Punca di sebalik kekurangan ini adalah ketiadaan ruangan untuk pengguna menghantar maklumat kepada pelayan. Ni dulu ni sebab apa? Dulu tak ada pelayan. Tak ada pelayan. So bila tak ada pelayan, maknanya kita tak bolehlah nak simpan data kita ni. Macam email kita ni kan, dia ada tempat simpanan. Dulu yang boleh kita nak simpan data hanya pada email kita je. Tak ada lagi tempat-tempat storan yang orang kata pun meluas, free untuk digunakan. Tapi sekarang ni kita punya email, dia ada Google Drive, dia ada Google, apa lagi dalam ni? Contohlah cikgu buka Google kan. Ni cikgu buka tab baru Google. Okay, dalam Google ni ada Google Drive, dia ada apa lagi? Pegang tepi. Dia ada Gmail, dia ada Classroom, ada Doc, ada Share, ada Slide, ada Calendar, ada Meet, ada Form, ada Current. Banyak lagi benda kat sini. Sedangkan foto pun boleh kita simpan dalam kita punya storan Maya ni. Dulu menjadi satu orang kata apa mustahil. Tapi sekarang ni benda ni dah jadi orang kata apa free of charge. Kalau awak guna awak punya email Google ni, awak boleh simpan data unlimited. Guna email emailnya. Kalau kau contoh kat sini kan, dia tulis kat sini. Storan 16.48 use. Maksudnya apa? Dia tak ada maksimum dengan minimum. Maksimum dia sampai banyak mana pun boleh. Tapi kalau contohlah kita buka kat sini Google Drive. Kalau Google Drive yang dekat sini. Kita buka Google Drive. Google. Okey. Ini Google Drive yang cikgu punya untuk storan daripada cikgu punya ni dipanggil sebagai cikgu punya Microsoft Word. So kat sini kita lihat kat sini data dia 10 MB of use dan 15 gig of use. Maksudnya apa? Kalau kita guna kita punya email biasa, kita punya simpanan kita 15 gig. Tapi kalau kita guna email yang sekolah dah bagi kat kita tu, dia tulis kat sini unlimited. Maksudnya apa? Tak ada orang kata apa? Tak ada dia punya dia tak ada kata off berapa. Maksud off berapa kat sini. Tapi kalau yang ini dia tulis off berapa. Off berapa maksudnya apa? Dia ada limit lah. Limit pada bahagian tu sampai mana ni? Ada 15 gig saja boleh pakai. Off, dia ada perkataan off daripada 10 daripada 15 gig yang dah diguna. Tapi kalau kita guna email sekarang ni yang sekolah bagi ni, dia tak ada unlimited. Unlimited data boleh simpan dalam ni. Siapa yang baru datang tadi, cikgu ucapkan selamat datang. Wan, Kampung Kuantan banjir ke Wan? Okey. Wan senyap je. Wan ada tak dalam talian? Okey. Selari dengan arus perubahan zaman, teknologi baru ni diperkenalkan memberi ruangan kepada pengguna menghantar data tersebut, simpan data. Itu antara dia punya orang kata apa pengenalan lah sedikit. Sampailah wujudnya satu interaktif laman web yang interaktif ataupun dinamik kat sini.
1 minit sampai bila-bila lah. Okay. Dalam perkataan ini dia tulis www, World Wide Web yang kat atas ni. Lalu kita tuliskan www.apa kan. Kalau orang Indonesia dia panggil www, ya, tapi kita panggil www.apa-apa. Itu contohlah. Okay, kita lihat dulu apa itu HTML. HTML ni adalah Hypertext Markup Language. Dalam SPM dia boleh tanya apa itu makna bagi HTML. HTML adalah Hypertext Markup Language. Kalau dalam SPM awak tulis Hypertext Markup Language ni, ejaan dia salah. Contohlah awak tulis perkataan hyper kan. Awak tertulis macam ni. Contoh, ni bukan saya nak suruh awak tulis salah. Awak tulis kan. Kalau macam ni boleh dapat lagi budi bicara daripada pemeriksa. Dapat budi bicara daripada pemeriksa. Tapi kalau yang tak boleh nak ambil terima bila awak jadi macam ni. Per teks ni tak boleh. Kalau dia guna Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ahmad, awak tulis dia hypertext tapi ejaan I ni salah sikit je, tak ada masalah lah. Tapi kalau awak per teks ni nampak satu benda yang berbeza. Dia menjadi kesalahan bila awak tulis dalam SPM nanti sesuatu yang menggambarkan benda lain. Hypertext ni ejaan hampir sama lah. Kalau dah jadi per teks tu tak boleh pakai lah. Sebab apa dia jadi satu orang kata apa yang dah berbeza lah kat situ, jadi tak boleh nak pakai. Dalam SPM nanti hati-hatilah nak tulis jawapan. Takut nanti bila orang kata apa dah tulis jawapan tu kita akan jadi salah lah kat situ. Rugilah. Okey, itu adalah hypertext. Yang ini adalah dia punya struktur bagi HTML. Struktur bagi HTML. Yang ini pun awak kena hafal. Hafal untuk HTML ni. Apa benda yang ada dalam HTML. Nak tulis HTML, ambil new. Nanti kita dalam sekolah nanti, dah sekolah tak tahulah bila nak sekolah. Tulis je HTML, ni adalah kod bagi HTML yang paling orang kata apa? Yang paling yang perlu kamu tahu. Dia ada HTML pembuka, HTML penutup. Dia ada head ni kepala. Lepas tu title. Kalau awak buat Java tu, JavaScript tu ada dalam head ni. Dia tak ada dalam body, dia ada dalam head JavaScript. Title dia akan title ni untuk apa? Dia adalah tajuk. Tajuk. Contohnya 3.3.3 membina laman web. Ini tajuk lah. Bila awak save file, save as di sini, awak save dekat desktop, awak tuliskan dia hello. Nanti bila awak buka dekat desktop, dia akan keluarkan paparan yang macam ni. Hello ni. Ya, hello ni tengok yang tajuk kat atas ni, membina laman web. Kat atas ni kita tulis tadi. Itu dia punya title, tajuk. Ya, kalau hello tadi kita save, dia akan keluar hello.html. Kalau kat sini kita tulislah, contoh kita nak tulis kat sini hello, kat body ni kita tulis satu perkataan. Kita tulis dan kita tulis hello world. Okay, bila kita save, kita balik pada laman web tadi, kita refresh, dia akan keluarlah hello world kat sini. Hello world. Hello world kat sini. Ni maksudnya apa? Apa yang kita nak paparkan berada dalam body, dalam ni body. Kalau JavaScript tadi yang kita buat tadi berada dalam head ni. Nak panggil apa? Kalau nak panggil benda lain pun berada pada dalam head kat sini, kepala surat. Kat dalam kat situ lah. Kalau kamu nak contoh nak panggil satu laman lain, awak kena guna include. Nanti saya akan ajar. Ini antara orang kata apa satu cara
Atau orang kata apa, dia punya sintak laman web yang paling ringkas. Okay, saya letak dalam grup kita, nanti awak boleh tengok. Okey. Dalam SPM dia boleh tanya ni. Ya, dia kata apa? Dalam step by step nak tulis macam mana. Itu dah belajar dengan Puan Siti. Pada bahagian atas. Link. Macam mana kita nak tulis link. Yang awak buat tu kan. Awak tulis kat sini. Contoh kita nak buat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Hello world. Nak buat P. Kemudian kita sebelum P tu kita nak tuliskan dia punya ihraf. Okay. Ihraf kita bagi www.google.com. Okay, kita tutup balik, kita tulis kat sini ihraf ni apa nak dia punya perkataan, kita akan tulis Google. Kita tutup dengan hashtag. So nanti dia akan paparkan Google ni kat sini, kat bawah hello world. Bila saya save, nanti kat bahagian ni dia akan paparkan hello world, saya refresh, dia akan keluarkan Google. Bila kita klik Google, dia akan pergi kat page Google tersebut. Cuba kat sini no access lah. Access, kalau kita nak cari Google tu, kita kena tulis orang kata apa, full name untuk Google tu. Contoh saya ambilkan Facebook lah, YouTube lah. Pergi kat laman YouTube ni, saya copy laman YouTube. Kemudian saya pergi dekat sini. Dekat kita punya coding tadi, kita paste dia dekat bahagian sebelah ihraf. YouTube. Kita save, kita pergi save, kita tukar ni jadi YouTube. Kita save, kita tukar jadi YouTube. Kita pergi dekat laman yang tadi, kita refresh balik, kita tekan YouTube, dia pergi dekat laman YouTube yang kita nak. Ini contoh lah. Contoh kita nak buat hyperlink. Kamu dah belajar. Ada hyperlink yang gunakan teks. Ada hyperlink yang gunakan image. Ada hyperlink yang gunakan yang drop down menu. Dia ada bentuk-bentuk macam tu. Dia ada macam-macam jenis hyperlink yang kamu dah belajar pada bab tingkatan 3 ni. Ini antara sebahagian daripada HTML tersebut. Semua cikgu gabungkan sedikit pembelajaran yang kamu dah belajar pada bahagian atas. Okey. Lihat elemen dan atribut. Ya, elemen dan atribut yang dalam HTML. Apa yang ada dalam dia? Okay. Kat sini ada start text, dia ada close text. Start text dengan close text ni dia ada benda ni. Title tutup dengan title. Kalau head tutup dengan head. Tu dipanggil start. Atas ni dipanggil sebagai start. Ya, yang warna hijau ni cikgu colorkan warna hijau ni dipanggil sebagai start. Ini start. Warna kuning ni dia adalah close. Close. Jadi hijau adalah start. Ini start. Ini start. Kemudian yang cikgu kuningkan semua itu adalah close. Close maksudnya apa? Dia tutup. Ditutup. Maksudnya apa? Dia tutup lah. Sebab apa? Setiap sesuatu yang kita buka mesti kita tutup. Dalam SPM nanti dia akan kamu akan ditanya macam ni. Apakah ralat yang terdapat pada halaman? Contohlah kan dia nak gunakan ralat. Boleh tahulah ada pembuka dan penutup. Tengok dia kata ni dekat kandungan web tu, dekat body tu tulis kandungan web kat sini. Dan kat sini dia tulis selamat datang. Dia boleh tak kalau kita tulis selamat datang dia tanpa ada perenggan. P tu untuk dia punya paragraph. P standard for paragraph. Ihraf standard for untuk kita punya hyperlink. Kalau kita kat bawah sini, saya suka makan nasi. Saya save, dia keluar tak dekat sini. Sebab tu kalau HTML5 dia memang dah boleh masuk lah. Okay, saya suka makan nasi. YouTube, saya suka makan nasi. Itu contohlah. Kita nak tulis saja. Tulis tu boleh dalam bahagian body. Kalau jangan tulis pada bahagian yang luar pada body. Nanti sebab apa body ini adalah badan dia. Yang warna putih ni badan. Ni semua ni badan. Yang ke atas ni dipanggil sebagai title ataupun head kat sini. Kat atas ni. Apa benda yang kita nak paparkan kat situ. Itu antara bahagian atribut yang maujud dalam
dalam HTML. Contoh tag HTML yang berpasangan. Ini contoh dia selamat datang. Keluarkan selamat datang lah paparan dia. Terdapat juga image HTML yang mempunyai teks sahaja. Elemen ini dikenali sebagai empty element. Antara contoh empty element adalah seperti berikut. BR ni for next. Kalau BR ni kita letak kat sini kan. Kita tulis kat sini BR. Ada BR. BR ni dia maksudnya break. Break maksudnya apa? Dia akan turunkan ke bawah. Save. Dia akan pergi dekat sini. Tadi dia gabung kan. Bila saya refresh dia akan ke bawah. Kalau BR ni saya banyakkan. BR ni dia akan break for one line. Kalau ada 3 break, dia akan pergi kepada 3 line. Refresh, akan pergi 3 line. Itu guna BR, break. Nanti kalau kamu nak buat laman web, macam mana nak turunkan bawah dia. Janganlah kamu turun macam ni. Nanti ada yang buat nanti. Dia turun macam ni, turun panjang sampai bawah. Jangan, itu salah. Dan dia boleh turunkan caranya dengan menulis BR sahaja. BR tu break. Maka dia akan turunlah setiap line tersebut. Contohlah. Okey. Kemudian kita lihat pada yang seterusnya contoh elemen HTML. Image lah, ni image. Kalau image kita akan letak image lah. Kat sini img. Image. Image nak letak image apa? Kita kena cari image dalam kita punya ni lah, dalam kita punya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita ni simpan kat mana image kita nak simpan. Contoh apa yang image yang ada dalam saya punya kita pergi kat sini. Kita nak ambil image ambil gambar ni lah. Ambil gambar apa? Humairah. Oh, Humairah. Ya, Humairah. Yang berpipi merah. Ya, Humairah. Ya. Ya. Dia tak nyawa. Ya, cikgu ambil gambar Humairah ni. Gambar pun gambar dia punya gambar burung ni. Saya save, saya tulis Humairah. Saya nak dot saya tuliskan dot jpg. So saya copy, saya letak dekat desktop. Kemudian Humairah. Saya letak, saya save. Dekat sini saya akan letak Ctrl V, saya tulis jpeg. Saya save. Sekejap kita refresh dekat laman web kita yang kita buat tadi. Kejap tak tahu jadi ke tak. Sebab apa kita akan lihat jadi. Gambar ni dia tak boleh nak jumpa pula. Ada missing kat sini. Sama ada cikgu tersalah panggil ke nak buat folder. Kat sini kena buat folder ni baru dia jadi. Ya, cikgu buat folder dulu. Folder ni nama dia laman. Letak gambar ni kat sini, letak hello ni. Apa balik laman tadi, hello tadi. Okey. Ya. Buka dulu. Ejaan JPEG ni sama ada JPEG ke ataupun JPEG. JPEG. Okay. Ataupun JPEG. Kita kena tengok extension file dulu baru mudah nak buat. Ya cikgu ya. Kejap cikgu. Cikgu gambar ni dia kena betul-betul file extension dia. Baru dia jadi betul. Kita panggil JPEG ke JPEG. Refresh balik. Macam ni buat.
sangat besar. Weight dia besar, height dia besar. Jadi kita kat sini. Dia ada keluar ni tapi tak ada keluar dekat gambar dia. Gambar dia tak tahulah sama ada salah error ke ataupun dia tak nak keluar. Kita tulis PNG. Ambil gambar baru. Baru keluar. Ni JPEG tadi dia ada susah sikit. Sebab apa JPEG tadi sama ada dia JPEG, JPEG ataupun dia ada banyak dia punya JPEG besar. Saya tak tahu. JPEG ni dia ada banyak file extension dia. Jadi kita tak boleh nak assign. Jadi yang paling mudah sekali kita guna .png. PNG ni pun dia satu je, tak ada masalah. Jadi boleh keluarlah kat sini. Ini gunakan untuk gambar, nak keluarkan gambar yang ada image. Kat sini dia tak berapa cantik sikit lah. Cantik dia kena ada. Kecilkan sikit dia punya coding ni, jadikan 50 je. 50 dengan 60. Save. Dia akan jadi satu ni lah. Kita ambil macam ni. Okay. Daripada coding tadi dia akan keluar ni. Saya print screen. Saya letak dekat kita punya group. Nanti bila buat exam tahulah macam mana nak gunakan image ya. Image tu nak masukkan image, nak gunakan hyperlink ya, kat situ boleh keluar dalam bahagian ni. Okey, kita dah cover dah penggunaan head. Yang ini head lah. Head ni adalah untuk kita punya berapa besar tulisan yang kita nak buat. Head berapa. Heading ni maksud apa, makin besar huruf dia makin kecil. Tapi makin kecil huruf dia makin besar. Contoh dalam yang ini, contoh cikgu ambil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. So yang ini kita dalam programming ni kita nak panggil hash ni jadi P ni jadi hash. Hash 1 yang kat sini dia jadi hash 2. Jadi kita nak buat hash 1 ni banyak-banyak. Kita paste. Jadi dalam hash 1 ni kita tukar jadi hash 2, kat sini jadi hash 2, kat sini jadi hash 3, kat sini jadi hash 3, kat sini jadi hash 4. Kita tengok perbezaan apa yang berlaku dalam penggunaan hash ni, heading ni. Heading ni nanti bila kita save, kita runkan dia akan bawa kita kepada satu bahagian laman ni. Kita buka laman ni. Saya refresh dulu. Selesai lah. Save dulu. Dan kat sini kita refresh. Iya mak. Udah kuat kita sedikit lagi. Refresh, dia keluar hello kat sini dia kata apa? Semakin besar tulisan tadi, semakin besar dia punya kod. Kalau coding tadi hash 1 dia kecil, dia akan jadi keluar kat sini, dia akan jadi tulisannya jadi besar. Hash 1. Hash 2 dia akan jadi kecil sikit pada hash 1. Hash 5 dia jadi lagi kecil. Kalau hash 6 lagi kecil lah. Kat sini kalau kita tengok hash 6 lah. Copy hash 6. Ini hash 6. Hash 6 kita letak kat sini hash 6. Kita save, kita refresh, hash 6 lagi kecil kat bawah ni. Jadi apa? Cikgu
Cikgu rakam lah. Cikgu copy supaya kamu nampak lah. Beza je nanti alternate full screen. Full screen. Letak bahagian kamu punya heading. Ini untuk heading saja. Okey, heading. Makin besar dia makin hurufnya kecil dia jadi besar. Makin besar hurufnya dia akan jadi kecil makin ke bawah. Contohlah dia punya tu. Okey, ada apa-apa nak tanya untuk sampai sini? Yang baru nak ambil. Tak ada. Tak ada. Faham semua. Cikgu tanya baru nak kena tanya. Jangan. Nak cikgu tanya ke baru nak jawab? Cuba cikgu tanya Kuzaimi. Kalau Kuzaimi faham, saya faham. Tanya Aiziman lah. Aiziman ada Aiziman. Aiziman. Oh, Aiziman. Senyap. Ya, Aiziman. Puan Siti tak ada. Rasanya Puan Siti dia Ain dia ni kot. Ain dia tak berapa bagus sangat hari ni. Cikgu ada mesej pula dia kata 4. Suruh datang kelas malam. Hari ni baru dia balas. Lama betul. Tak apa tak apa. Ya, dia hari ni baru jumpa telefon dengan saya. Okey, dekat sini ada apa-apa keraguan tak? Ataupun ada apa-apa yang kamu tak faham boleh tanya sekarang? Anak-anak. Oh. Tak ada cikgu. Faham. Faham. Kalau faham, nak panggil seorang lah. Cuba cakap balik. Apa yang penyataan bagi H1, H6 ni untuk apa? Uzaimi. Uzaimi faham? Dia tanyalah. Faham tu. Okay. Untuk yang heading ni untuk apa? Untuk besarkan kecilkan tulisan dia. Besar dan kecilkan tulisan dia. Makin besar tulisan dia jadi apa? Kalau H1 tu jadi apa? Lagi besar cikgu. Kalau H7 ada tak H7? H6. Lagi H6 kecil. Kalau Lagi ada kecil. tak H7? Ada kot. Ada kot. Kita tengok ada tak H7. Kuzaimi kata ada kot. Kita tengok. Saya tulis H7. Saya paste. Saya tulis H7. So, kat sini H7. If kita pergi dekat kita punya tadi, dia keluar tak H7? Mana ni? Refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengok kat bawah dia jadi lain dah Zuzaimi. Dia sampai H6 je. H7 dia tak jadi dah. Maksudnya apa? Dia last kali dekat H6. H7 dia tak maujud. Kalau dalam ni lah. Saya dah buat H7 tadi, mati dengan H7. H7 tadi dia jadi besar balik macam ni. Dia lain sikit jadi benda lain. Tak samalah dengan kat atas ni. Maksudnya apa dia? H1, H2, H3, H4, H5, H6. H7 jadi benda ni. Saya tunjukkan lah coding dia. Ni tengok H7. H7 jadi lain. Okay? Kat sini maksudnya apa? Dia tak synchronize lah masa sampai H7. That's why dalam buku teks kita ditulis sampai H6 je. Dia tak masuk H7. H6 tu last lah. Penggunaan HTML. Okay. Cikgu ada sedikit game untuk you all. Tapi game ni dalam bahasa Inggeris. Jadi masalah tak? Tak. Tak kan? Dia pasal HTML je. Tak banyak pun. Soalan dia ada 7. Tapi cikgu ulang alik tu je. Dia tak ambil benda lain. Ya, cikgu cuma kat sini dia ada tambah lah CSS, style. Tak ada masalah lah. Tapi kat sini dia ada tanya pasal apa itu HTML, apa itu www, kat mana website dia simpan.
how to write the title and website. Itu antara ada 4 soalan lah. Tapi yang lain ni sekejap cikgu nak ni dulu. Nak post dulu. Sedikit. Okay, cikgu nak hostkan satu game. Game ni dia booklet, namanya booklet. Cikgu nak guna crypto lah, ambil crypto. Host game. Kat sini kita main 3 minit je. 3 minit je. Okay. So, dalam kita punya paparan ni nanti, paparan awak kat sini. So, saya bawa kat sini booklet. So, boleh nampak tak booklet tepi ni? Nampak kan? Kita main 3 minit je. Kita ambil host. Cikgu copy link. Link ni cikgu letak dekat bahagian message. Kat bahagian tepi. Okay. Nanti awak tekan, awak masuk, awak tulis nama. Nanti dia keluar kat sini player. Jom masuk. Kita main, play, kita tengok siapa. Dia lebih kurang macam quizzes, tapi lagi seronok lagi pada quizzes. Jom student. Minum. Ya, Alisha dah ada. Alisha dah masuk. Uzaimi, Farani, Nurin, Aiziman, Wan, Aina. Jom masuk Iwana. Takkan Alisha main seorang-seorang. Jom Rashid. Okay, Farani dah masuk. Rashid, Aiziman, jom. Kita join sekali. Boleh tukar ikon tu, nak jadi ikon apa. Tak ada masalah. Cuma ikon cikgu tak banyak lagi lah. Tak banyak lagi. Ni ada ke tak ada ni? Uzaimi dah in. Atika, jom Atika. Aina, Hakim. Al-Hafizuddin. Cikgu lepas dah pilih gambar tu tekan apa? Dah, nanti tunggu. Nanti cikgu akan tekan button start. Ni dah keluarkan gambar chicken tu kan? Dah. Uzai, baik ke tukar? Uzai parrot. Aina. Selamatkan saya punya, saya tahu. Mouse. Weh, Uzaimi apa bentuk tu? Oh, Exami. Uzai tukar. Ya Allah dia ni. Okay, Uzaimi jadi sheep. Kimi. Diam. Kimi Nazarina. saja. Jom. Ini siapa? Hakim ke? Wait. Nak tahu. Stop. Uzaimi. Jadi apa ni? Kimi. Tak juga benda tu. Itu favourite. Aduh. Tak apalah. Tak ada masalah. Okay, Nurin dah masuk. Okay. Aina pun dah ada. Aina jadi apa tu? Aina ambil apa Aina ya? Hedgehog. Al-Hafizuddin pun dah masuk. Okay. Aku punya measurement. Kasha. Okay, Kasha masuk. Nurin. Kasha apa yang keluar? Tadi dah masuk. Zaimi ada, Kimi ada, Nurin ada, Aina ada, Alisha. Hilang lagi seorang. Line tak okey ke you all? Tadi dah macam 9. Tadi sikit balik. Sulhi dah masuk. Terima kasih. Jom. Kita tunggu. Tadi kita ada 9. Tadi 2 orang lagi terkeluar. Siapa tadi? Alisha 2 orang lagi tadi terkeluar tadi. Atika ya? Nurin. Mana Nurin? Nurin. Nurin tadi ada. Nurin, line okey tak Nurin? Syazalina. Jom kita join. Ayolah. Dah 8 orang dah. Line tak okey kot. Tak apa. Okey, Nurin dah in. Okay, rasa kita 9 je kita run sebab yang lain tadi macam tak nak masuk. Dia tak tahulah. Patutnya ada 12 orang. Ada 12 orang kan? Ada lagi 3. Oi, masuk. Jomlah, kita tengok. The best is winning. Kata apa? Winning on chicken dinner. Rashid tak ada. Rashid.
Cari Rashid tu. Rashid dengan siapa Syazak, Jaja. Atika Atika. mana Atika ada. Diorang bertiga, tinggal diorang bertiga je. Tasha, Atika Rashid, dengan Jaja, Syazalina. Allah. Weh, Kasha. Memang bengang. Budak Ya, ni lah. Aku seke Tak kan. boleh nak nak join. join Oh, pula. Nina tak boleh nak join. Tak tahu kenapa. pula. Risau. Okay, kita run dulu boleh ya? You on? Nanti Boleh. next class kita buat lain. Boleh ya? Kita test. Tak tunggu lama ni. Kita main 3 minit saja. Bermula daripada sekarang. Start. Okay, game ni dia kena orang kata apa, jawab soalan. Daripada soalan tersebut nanti dia akan ada markah lah. Tapi dalam cara main crypto. Main crypto. Crypto awak dah belajar form 5 bab 1. Kriptografi. Menukar daripada plain text kepada ciphertext. Okay. Weh, pisang. Itulah, tapi dia tak tanya pasal ciphertext lah. Dia tanya pasal HTML. Tanya pasal CSS. Awak dah belajar dekat bab 3 ni. Okey, paparan cikgu tengok siapa yang akan menang. Kita akan tunggu. Waiting for hacking. Dia boleh hacking orang lain untuk dapatkan markah orang tu nanti. Kita tengok. Siapa yang kena curi markah dia. Dia kena jawab betul dulu. Baru dia boleh dapatkan dia punya markah berapa. Okay. Okay, Hafizuddin dah mula lah dengan 50 kat situ. Kita tengok sama ada Hafizuddin boleh pertahan tak markah 50 Bitcoin dia sampai habis. Kita ada 2 minit lagi. Yang lain tak menjawab je. Dia pilih je sama ada awak nak jawapan yang mana. Salah tak ada masalah. Okey, Alisha 18. Hafizuddin. Oh, Alisha dah curi daripada Hafizuddin 18. Oh, Hafizuddin dah naik balik 80. Kimi dengan Fahani. Naik 50. Hanya Alisha 48. Tak reti tu. Oi, Hafizuddin 130 sekarang. Tipu si Hafizuddin. Apa kejap lagi kita tengok dia berapa banyak jawab dia. Okey, Alisha 98. Tadi Alisha dah curi 18 kan. Tu jadi tu. Dalam paparan cikgu ni dia dah curi 18. Open screen sikit. Ini. Ya, masing-masing tak boleh masuk. Dia masuk. Lag ke? Okey, kita tengok kat sini Sulhi dah memotong kat situ Alisha. Tipu siap korang. Ini potong Alisha, turun ke bawah lagi Alisha. Ada yang tak jawab ya? Ke apa ni? Ada ke bawah lagi. Aina dengan Nurin ada masalah talian ni. Kita tengok Aina dengan Nurin tak menjawab. Nurin, cikgu tak boleh nak masuk. Tak reti lah main benda ni. Alright, the final standing. Okay. Okay, Hafizuddin. 210 Bitcoin boleh beli laptop baru. Mahal Bitcoin tau sekarang ni. Untuk Bitcoin tu Guys, berapa ribu kalau satu Bitcoin tu. Itu dia. Ya, Hafizuddin, Tania, Kuzaimi dengan Sulhi. Okay, tak apa, kita next time lah. Kita tengok report. Report ni yang penting kita tengok. Dia jawab berapa banyak salah, berapa banyak betul. Okay, Hafizuddin dia jawab sebanyak 12 soalan. 3 salah. Sulhi 9 salah daripada 7 betul, 9 salah. Dia cepat laju. Kuzaimi 5 je soalan jawab.
Satu salah. Alicia jawab 4 je, 3 salah. Dia boleh jawab banyak kali. Dia jawab banyak kali. Dia akan tengok Hafizuddin. Dia jawab 9 kali. Tengok Sulhi jawab berapa kali ni. 9 tambah jadi 16 kali dia jawab. Kan? Kalau tengok kat bawah ni, Aina Aiman tak jawab salah kat sini, dia main tekan je. Nurin tak jawab langsung. Dia ada masalah lain. Hani 6 salah daripada 2. 2 je betul. Kasha 4 daripada 6. Kimi pun 3 daripada 6. Okey, kat sini boleh nampak lah. Soalan ni berulang. Semua soalan ni dalam bahasa Inggeris. Cikgu tak sempat nak buat untuk bahasa Melayu punya. Nanti next class cikgu akan buat yang baru. Ya, nanti kita buat dalam bahasa Melayu lah. Mungkin kamu tadi belajar bahasa Melayu. Ni tiba-tiba jawab bahasa Inggeris. Kan? Mungkin susah kat situ. Kan? Contohlah. Tapi kat sini tadi apa yang awak belajar? Apa benda soalan ni dia tanya? Orang pertama tadi tanya pasal apa? Tadi ditanya apa? Mula-mula? Contohlah soalan tadi dia tanya what does HTML4? Answer dia apa? Hypertext markup language. Ni kat sini hyperlink, hypertext manual language, hyperlink micro language. Jawab dia hypertext markup language yang ini. What does the WW stand for? Kita dah belajar tadi WW stand untuk apa. Ini kita dah tengok dalam kita punya ni kat atas tadi. Kita dah tunjuk dah. WW stand for pada halaman berapa ni? WW stand for World Wide Web. Kat sini dah ada dah. So jawapan dia kat sini adalah, lihat jawapan dia, World Wide Web. World Wide Web. World Wide Web. World Wide Web. Jawapannya World Wide Web. Where all the website store. Kat mana semua site tu dia? Database Center Worldwide of Americana. Mana? Which one? Tapi jawab betul tadi dekat ni soalan ni. Apa jawapan dia? There's no central storage. There are no central storage of website. Okay. Dia disimpan dalam where all the database storage. Okay. How to do the title and website. Ni dah tunjuk tadi. Title kan juga dah tunjuk dekat dalam ni. Dah buat kat atas ni. Kan kat atas tulis title. Nanti kat atas ni tulis title dia keluar apa kan. Title 3.3 website. Itu lagi dah buat tadi dah. Tadi dia keluar dekat atas ni. Ni nampak kat atas ni. Ni title. Title. So kat atas ni cara nak tulis macam mana? Title mati dengan title. Start dengan stop dia ada kat sini. Pembuka tag apa? Open tag dengan tadi kalau nota tadi dia kata ada nota pembuka, ada yang penutup. Start tag dengan close tag kena ada. Close tag dengan start tag. Okey, kalau jawapan kat sini title dengan title lah, bukan right title, bukan title dengan titles. Kat sini dia ada else. Kat sini dia ada title mati dua kali. Tak adalah, dia mati yang pada second one, the close tag. Dekat start tag dia tak ada mati. Kalau kat sini tengok kan, dia tulis start tag, dia ada sini. Okay, number 5, CSS, cascading style sheet. Ni jawapan dia, cascading style sheet. What does a CSS do? They make a page run faster. No. CSS no. This define style and the layout of define the style and the layout of the web page. Where the style declaration place. Kena ada place in the link, place the body, place the in head. Ditulis dekat head tu baru declare dia punya CSS macam kita buat JavaScript. Itu antara jawapan-jawapan daripada apa yang kamu buat tadi. Tu je. Tak ada apa-apa pun. Sebab dia soalannya berulang. Kalau dah jawab tadi, dah tahu dah jawapan dia apa. Okay, don't worry. Tadi dah ada yang markah tinggi, dapat markah banyak. Umairah marah tadi dah dekat atas, tiba-tiba kena potong dengan Suri yang Kuzaimi last minute. Alfizuddin tadi mula-mula dah kena curi kan, 18 daripada Alisha. Alisha je berjaya mencuri daripada orang lain. Lain tak ada. Sebab apa dia jawab soalan tu, dia akan keluar beberapa kotak untuk kita ambilkan sebagai dia punya jawapan. Okey anak-anak, rasanya sampai kat sini saja pertemuan kita untuk hari ini.
Kalau ada apa-apa pertanyaan, cikgu tak boleh nak cover banyak sebab apa, cikgu tak ada preparation untuk hari ni. Jadi last kata daripada cikgu, ada tak apa-apa yang nak tanya sebelum kita tutup kelas kita hari ni? Ada tak? Ya ada kot. Ada, kita round table dulu. Nurin, apa-apa nak tanya tak Nurin? Nurin senyap. Alisha, ada apa nak tanya? Atau nak share? Tak ada juga, bunyi mesej dia. Uzaimi, ada apa-apa nak share? Tak ada cikgu. Humairah nak share apa-apa? Tadi macam nak cakap. Tak je. Okay, Rashid nak share apa? Okay. Wan Suhi, rumah okey Wan Suhi? Ada masuk air ke? Dengar macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kampung Kuantan ada air sikit naik. Wallahualam lah. Kata-kata je, saya tak sampai lagi ke sana. Mudah-mudahan tak ada apa-apa lah kat sana. Aina, ada apa nak tanya Aina? Aina di mana? Tak ada. Okey. Al-Hafizuddin, nak tanya apa-apa tak? Lama tak dengar suara you all ni. Tak ada cikgu. Okey. Hafizuddin tak ada. Syazalina nak tanya apa-apa Syazalina? Ataupun nak share apa-apa? Tak ada cikgu. Saya ada je kat sini. Apa tak ada? Okay, Syazalina tak ada. Ukasha nak tanya apa-apa Ukasha? Ataupun nak share? Tak ada. Lama tak dengar suara Ukasha. Dah okey dah mikrofon Ukasha? Alhamdulillah. Cikgu jangan beraya dengan dia. Sakit hati aku. Dah beli HP baru. Kalau orang Indonesia Tak, ni saya pakai laptop. okay, laptop. Kalau orang Indonesia dipanggil HP. Kalau kita panggil handphone, HP dah HP. Okey, Hakim nak tanya apa-apa Hakim sebelum kita nak tutup hari ni? Al-Hakim ni. Nama Hakim ni. Ada tak nama yang saya tak sebut? Rashid nak tanya apa-apa Rashid? Kalau tak ada? Tiada cikgu. Ya ada cikgu, saya ada di sini sampai bila-bila. InsyaAllah. Okey, kita akan sambung nanti. Muka surat 292 tu kita akan pergi go through lagi nanti pada next week. Hari Isnin, Selasa. Mudah-mudahan tak ada lagi dah teknik menjawab untuk hari Isnin Selasa. Allahualam lah, kalau ada tu rezeki masing-masing. Ya. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi nanti insya-Allah. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Cikgu. Bye. Jangan kena suntik. Kena suntik? Bila tu? Dah kena suntik ke? Sama Alisha. Jumaat. Nak dekat sekolah ke dekat tempat lain? Dekat Kuala Selangor punya stadium tertutup. Cikgu ada. Pukul berapa you all datang? Nanti kita jumpa kat sana. Pukul 2. You all datang dengan parent kan? Dengan parents. Ya. Kita datang grouping. Nanti share, kita state satu masa. Rumah cikgu sebelah je Dewan ni. Cikgu kita sampai dah. Start je dah sampai dah, tak jalan lagi, start je. Nanti kita hari Jumaat kan? Jumaat ni ke Jumaat depan? Jumaat ni, okey. Jumaat ni jam berapa tu Aisyah? Petang ke? pukul 2 kita pergi suntik. Okay, kedua. Nanti kita set time. Cikgu tunggu kat sana. Serius tak? Serius. Cikgu rumah cikgu sebelah ni je. Kita set time, kita jumpa. Nanti kita boleh lah ambil gambar kan lepas vaksin. Cikgu tunggu kat tempat vaksin tu. Yang ambil gambar tu. Wah, okey. Okay. Nanti kita set ya. Kita set. Pukul berapa. Nanti you all masuk tu lebih kurang dalam setengah jam kot. Pergi sana, pergi sini siap. Setengah jam. Alright. Okay. Nanti apa-apa kita set dalam group Okay. Terima kasih cikgu. Lagi. Bye. Assalamualaikum.